apabila kita memperkatakan tentang silat ni, sebenarnya dia yang kita kena faham, dia adalah merupakan ilmu perang. Bangsa kita lah. Maksud Baik, untuk terjemahan Cintakan Negara, sudah pasti kita juga perlu meneruskan legasi tradisi kita yang mana silat ini juga merupakan antara seni mempertahankan diri zaman berzaman yang perlu dipelihara dan juga dipertahankan. Dan ini kalau boleh kita lihat silat dipertandingkan di Sukan Asia, itu satu pencapaian yang cukup membanggakan juga. Benar sekali. Jadi kan itulah kita nak mendalami lagi untuk segmen pada kali ini bersama dengan tetamu kita cakap tentang silat pewaris budaya warisan, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam Muhammad Syafiee, merupakan pensyarah dan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. di hatiku. Terima kasih bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih. Tapi sebelum kita bercakap lebih lanjut, kita sedia maklum bercakap tentang silat ni dia ada pelbagai jenis silat dan juga ada pelbagai jenis mengikut nama pengasasnya seperti kala. Jadi untuk diceritakan secara keseluruhannya tentang silat ni, apa yang boleh kita sama-sama fahami dan kita kenal dengan lebih rapat lagi tentang silat? Ya. Okey, terima kasih kepada pencara majlis. Apabila kita memperkatakan tentang silat ni, sebenarnya dia yang kita kena faham, dia adalah merupakan ilmu perang. Bangsa kita lah, bangsa Melayu, yang mana perang tu ada banyak sebab lah kenapa kan. Sebab kita nak pertahankan negara, sebab kita nak meluaskan empire dan macam-macam faktor. So bila perkara tu dah kita panggil turun-temurun zaman berzaman, berlakulah penjajahan, berlakulah kita panggil colonization daripada kuasa luar, maka silat tu dia dipindahkan. Kita panggil revolusi daripada istana kepada rakyat tempatan. Sebab digantikan dengan askar lah. Right. Jadi apabila kita mengatakan tentang silat tu sendiri, macam mana landscape silat di negara kita ni, kita boleh lihat dengan menyatakan bahawa silat tu adalah merupakan ilmu budaya perang yang diwarisi oleh masyarakat Melayu, iaitu bangsa Malaysia kita lah, dalam kita memastikan kewujudan dan juga bukti kesinambungan negara bangsa kita. Baik, itu dia semangat bawakan. Tetapi cuma apabila apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, perkara yang hebat berlaku dalam kehidupan kita, asalnya datang daripada sebuah impian semata-mata. Betul. Tetapi dalam kita mencapai sesuatu impian itu, pasti ada banyak cabarannya. Dalam silat itu sendiri, apa yang diimpikan untuk berada di pesara dunia, apakah antara cabaran-cabaran utama yang perlu dilalui untuk kita ke arah sana? Apabila kita memperkatakan tentang cabaran itu sendiri, memang banyak cabaran yang perlu kita tempuhi. Right? Contohnya tadi macam Ismail cakap mengenai kesukan Asia tu kan. So macam-macam cabaran. Sebenarnya kita kena lihat kepada kekuatan diri kita sendiri. Cabaran yang nombor satu yang kita kena ada ialah kefahaman tentang silat tu sendiri. Silat tu adalah negara bangsa kita punya. Kita warisan kita. Jadi silat yang mana satu? Itu dia. Itu isu dia kan. Yang mana satu nak diangkat pergi? Yang mana satu kita nak angkat ni kan, sebab dah banyak sangat macam Tuan Ismail cakap tadi. Maka kita perlu buat kita saring, kita perlu identify. Di samping kita meraihkan semua silat yang ada dari luar, ataupun silat tu sendiri telah kita panggil evolve. Sebab saya nak bagi tahu kat sini ada empat pembahagian lah silat ni sebenarnya. Nombor satu, silat daripada bangsa asal kat sini. Orang asli sini. Orang asli sini orang Melayu kita lah. Itu asli. Yang kedua, silat tu daripada klasik. Kita panggil klasik. Daripada unsur-unsur luar. Unsur luar contohnya pencak silat Indonesia. Dalam Akta Seni Mempertahankan Diri, Akta Pertubuhan Seni Mempertahankan Diri 1976, memang dah well defined about silat adalah seni mempertahankan diri bangsa Melayu. Indonesia, bangsa Indonesia adalah pencak silat. Kita selalu tersilap kat sini, dia cabaran kita. Kita ingat kan yang dipertandingkan di peringkat antarabangsa tu ialah silat. Sebenarnya itu adalah pencak silat milik negara Indonesia. Jadi kita ni kita panggil sebagai antara founders lah untuk International Pencak Silat Federation ataupun Persilat. Maka yang dipertandingkan itu ialah sukan tanding, bukan silat olahraga lah. Itu yang kita kena faham. So, apa yang ada tu Nizam? Okey, saya bagi tu dua tadi, silat asli, silat klasik, and then silat kita panggil ni silat yang dia dicipta. Mungkin boleh dari segi kesinambungan.
Kesinambungan contohnya dia belajar satu seni bertahankan diri daripada luar, and then dia pun belajar silat, and then dia madukan dia, dia campurkan dia, and then sekarang ni kita boleh mendaftarkan seni silat kita sendiri. Jadi katakan kita seni silat A, jadi kita daftarkanlah seni silat A, kita lah pengasas dia. Okey. Dia boleh jadi begitu. Jadi itulah cabaran kita sekarang untuk kita memertabatkan seni silat Melayu itu sendiri. Kan? So pada tahun 2002 memang Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Malaysia telah melahirkan atau mencipta ataupun mengasaskan kurikulum seni silat Malaysia yang mana semua orang boleh belajar. Okey. Kurikulum ni lah yang saya bawa dalam buku ni lah, warisan bersama Kementerian Kebudayaan. Contohnya Contohnya buku ini dibawa dan juga dikongsi Yes, bersama kita. inilah dia. Tulisan daripada doktor juga. Ya, saya. Daripada doktor sendiri, Silat Warisan Bangsa Malaysia, yang mana ini untuk pembinaan negara, semangat kenegaraan dimajukan dengan membentuk sikap penerimaan antara Betul. kaum dan juga pewarisan budaya yang tersendiri. InsyaAllah ada masa kita boleh membaca dengan dekat buku betul. ini. Namun untuk bercakap lebih lanjut tentang sirat pewarisan budaya ni, kalau dahulunya silat ini banyak dikorelasikan dengan perkara-perkara bersifat mistikal. Saya menanti soalan tu. Saya memang menanti soalan tu. Ritual, ya. Dia tidak boleh lari, tetapi berbeza dengan silat moden ini. Jadi bagaimana kita melihat perubahan silat yang bersifat ritual, silat yang bersifat tentang perkara-perkara yang bersifat mistikal itu kepada silat yang berbentuk moden ketika ini? Terbaik soalan tu. Soalan tu memang kita panggil out of box lah. Kerana soalan tu sering ditanya kepada saya di Eropah lah mengenai perkara ni. Even masa saya belajar sekarang, masa saya buat kajian PhD dulu di London, ada orang daripada Iraq, maknanya askar British daripada Iraq, dia nampak pasal perkara ni, dia sanggup daripada Manchester tu turun ke kawasan tempat saya dan tanya saya benda tu. Pasal mistik ni lah. So mistik ni dalam masyarakat Melayu kita tak boleh nak deny. Kita tak boleh nak kita nak halang. Sebab apa? Memang itu dah berlaku turun temurun. Tapi bila dah evolusi kepada silat moden, alright, kita boleh mengatakan bahawa itu adalah kita panggil perkara yang lepas lah. Memang kita panggil itu mungkin hobi mereka ketika tu, menggunakan kaedah-kaedah mistik semua ni. Tapi itu dah lepas. Sekarang ni dalam moden macam saya sebutkan tadi, kita memerlukan satu barang ataupun satu perisai, satu pendinding. Kita panggil pendinding kan, sebab nak counter balik apa tadi. Maknanya barang kita tu mesti original. So barang tu ialah silat kita, silat Melayu kita. Ya, contohnya yang tradisi kalau kita pergi kenduri orang kahwin, mesti ada gendang silat. Cak ting cak ting pak duh teng ting ting. Itu mesti ada bunyi tu. Kan? So dia baru ada gendang silat, dan permainan tu namanya silat pulut. Itulah budaya yang kita warisi. Silat pulut tu sendiri adalah merupakan camouflage. Pada zaman penjajahan tak boleh kita main senjata depan British, depan Belanda ni semua. Kita dipanggil sebagai pengganas. Jadi Tok Guru silat kita Pendekar ni masa di istana dia panggil sebagai hulu balang panglima, tapi bila dia dah keluar dari istana dia dipanggil sebagai pendekar. So pendekar ni lah yang kita panggil tu melestarikan silat kepada negara bangsa kita, pada orang-orang kampung kita, kepada orang yang di mana saja orang Melayu, dan diperkenalkan silat pulut tu dalam masyarakat. Secara tak langsung mereka belajar silat. Tapi bagi British, bagi orang luar, dia tengok ini macam menari je. So no issue. Itulah tingginya kita punya budaya bangsa tu. Maknanya seni bertahankan diri tu boleh ditargetkan, boleh diterjemahkan ke dalam dance. Itulah dia. Okey, bercakap tentang soal seni itu sendiri kan, dalam apa saja kita lakukan, apabila yang aslinya tu diolah, kononnya disebabkan inovasi dan adanya perkembangan sesuai dengan keadaan semasa, macam makanan lah, fusion. Jadi usaha dari segi cabaran untuk kita mengekalkan yang asli tu, sebab kalau kita yang menonton, kita pun tak tahu ini asli ke tidak pun tak pasti. Jadi bagaimana untuk kita kekalkan dengan apa yang asli tu dan kepentingannya? Yang asli itulah yang kita nak bincangkan kat sini. Dalam masa yang terhad ni, saya akan terangkan dalam masa seminit 2 ni lah. So yang asli tu, pergerakan kita orang Melayu ni, kita kan suka kita panggil bunga cantik, original bunga. Kita tak nak bunga plastik. Kita tak nak bunga plastik. Kita nak bunga yang original tu. Jadi bunga itu yang hidup. Maknanya pelajaran silat tu mesti datang daripada yang hati yang suci, bunga. So tu yang ada nama bunga silat tu. Pelajaran bunga silat tu adalah merupakan kita panggil foundings kepada silat tu sendiri. Daripada bunga tu datangnya buah. Betul. Kan? Buah pukulan tu ada pelajaran dalam kurikulum silat Malaysia, bunga, buah. Kemudian ada
jurus. Sebab apa? Sebab orang lain semua ada jurus. Kita tunjuk jurus yang silat dia. And then dia ada berlebat. Berlebat ni kaedah orang menunjukkan persilatan tu seorang-seorang. Sendiri ataupun berdua boleh. Orang ni buat, orang ni pun buat. Itu kita panggil berlebat. Okey. And then dia ada, kita panggil silat pulut. Silat pulut ni pergi mana-mana pun sini saja yang ada. Inilah identiti kita. Okey. Orang lain nak tiru pun ini bukan original ni. Kan? And then tempur silat tu sendiri, tempur tu mestilah dalam keadaan kesenian silat yang tinggi. Contohnya kalau kita tengok zaman dulu kaedah kita berlawan, memang ada. Contohnya filem cerita hantuah kan kita tengok kan. Tengok dia punya koreografer tu, permainan silat itu memang, padahal kaedah yang digunakan itu tapak 3. Tapak ni lagi tapak 3. Ni kalau itu lagi mendalam ni. ada yang tapak 3 saja kan. Maknanya tapak 3 dengan kaedah tangkisan itu saja yang dimain. Sebab apa? Bila main kerih, menggunakan kerih, itulah kaedah yang merapat, kita panggil merapat. Okey. Jadi tak boleh lah kalau orang tu menikam dari sini, and then you kat sana, you lompat ke hujung sana. Memang tak ada lah. Tu maknanya tak original. Situ kita boleh detect. Yang pakar sajalah akan detect lah, yang akan mengesan ni. Kata hanya jauh hari mengenal wanita. Ya. Oh, tepat sekali lah. Tapi kalau kita bercerita perbandingan dengan seni mempertahankan diri lain, penggunaan anatomi tubuh badan. Betul. Contohnya kalau tinju banyak penggunaan di bahagian upper body ataupun tangan dan sebagainya. Kalau capoeira banyak menggunakan lower body, menggunakan kaki dan sebagainya. Namun silat lebih kepada penggunaan keseluruhan anatomi dan anggota badan. Bagaimana perkara ini menuntut seseorang pesilat itu untuk menguasai tubuh badan, pergerakan fizikal yang aktif. Baik. Kerana tu kita di Pertubuhan Seni Gayam Fatani Malaysia bekerjasama dengan Vicon Oxford untuk kajian biomekanik silat. Kita nak identify apa beza silat ni dengan yang lain. Kita buat kajian tu dan kita dalam usaha untuk membentangkan di peringkat antarabangsa, dan kita dapat lihat bahawa memang ada perbezaan daripada bentuk bunga tu sendiri. Maknanya kita datang daripada bunga. Maknanya orang bila nak menyerang kita, dia pun tak tahu positioning kita. So kalau kita lihat, adakah pergerakan tu atas ke bawah, dia bergantung kepada kaedah serangan yang kita terima. Itu boleh saya katakan. Bergantung daripada serangan yang kita terima. Bukannya kita decide kita nak serang atas ke bawah. Kalau orang tu berlatih menumbuk je hari, confirm dia menumbuk. Kalau dia hari-hari menendang saja, menendang lah. Tapi kalau hari-hari dia main kerih, tu bahaya. Kerih zaman sekarang tak boleh bawa rata-rata. Betul. Itulah dia. Ya. Dia menaikkan semangat kita dalam masa yang sama. Ya, betul. Juga. Saya nak beri contoh lah Dr. Mana, kalau kita tengok dan kita menonton filem, sebuah filem ni yang cukup popular sampai ada yang siri yang ketiga, filem tu bercakap tentang seni mempertahankan diri dari negara China. Okey. Betul. Bila kita tengok, kita rasa kita nak belajar. Betul. Dan mungkin elemen yang seperti ini perlu disuntik juga untuk memastikan generasi muda ni pun terpanggil untuk belajar, sebab satunya elemen-elemen seperti itu yang akan menarik dan mempengaruhi seseorang itu untuk dekat dengan seni mempertahankan diri tersebut. Adakah itu mungkin satu perkara yang mungkin boleh diguna pakai untuk menarik generasi muda dan sekaligus meningkatkan lagi jati diri mereka? Filem ni dia adalah merupakan satu, kita panggil kaedah yang amat antara yang berkesan lah untuk menarik minat masyarakat untuk belajar silat tu. Jadi kalau kita tengok filem-filem luar memang berlumba-lumba untuk kita panggil mempromosikan seni bela diri mereka. Silat kurang diberi perhatian. Itu saya boleh katakan. Dan silat yang mana satu? Silat yang kita nak silat Melayu kita lah. Kaedah tu mestilah lain daripada orang lain. Saya cuba dululah untuk membuat, adalah beberapa siri drama dalam Mahalika Gading contohnya dengan Datuk Seri Azlan Yusof dulu kita dapat buat. Tapi itu hanyalah 1-2 take sajalah. Tak keseluruhan lah. Tapi kalau kita dapat tunjukkan kaedah tu sebenarnya begini, maksudnya begini, serangannya buah begini, begini. Ini lain. Maknanya orang masuk serang, kita masuk ke sini. Okey. Baik, saya tertarik dengan buku ini. Banyak kaedah-kaedah dan juga teknik silat yang perlu dikongsikan. Ada visual dan juga paparan grafik juga. Namun begitu doktor, kalau kita melihat doktor juga banyak membawa nama silat ini ke peringkat antarabangsa. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Taala. Jadi dalam perihal kita mengkorelasikan membawa nama di peringkat antarabangsa dan juga untuk memupuk generasi muda supaya mencintai kembali warisan seni silat ini, apa yang boleh dilakukan dan juga boleh kita gagas? Soalan ni memang tepat ke hati. Sebab masa saya belajar silat dulu, saya tengok silat ni macam mana rupa dia. Apa beza silat kita ni nak bawa ke international. Kan saya nak apa yang saya bawa ni lain pada lain lah. Saya tak nak sama. Sebab apa, bila sama, orang tu dah ada apa barang kita ni kan. Jadi bila kita buat kajian dengan kurikulum seni silat Malaysia tu, saya bawa ke international. Ini memberi kita ruang, terutamanya masa kita muda-muda dulu, nak jadi juara dunia, nak jadi juara, nak jadi champion semua. Tapi itu hanyalah kita panggil sebagai satu daripada 1000. Kan? Kepada anak-anak muda yang ada itu, kita nak tunjukkan bahawa silat ni
dia bukan setakat belajar silat saja. You boleh bawa ke arah tinggi sebagai you boleh jadi jurulatih silat sepenuh masa. Tapi itu cabaran di masa ni. Cabaran Cabaran sebab kita nak mengajar online. Ya. Ketika ni. Kalau nak berjumpa tak boleh. Itu cabaran pertama. So macam mana kita nak inovasikan silat tu sendiri dalam keadaan ketika ni. Itu untuk anak muda lah. Dan kepada anak muda ada juga yang minat bisnes. So macam mana dengan bidang silat ni kita boleh buat bidang pengurusan kewangan tu. Dengan ilmu silat. Sebab apa? Seni bela lain memang diorang mereka mempromosikan lah dari masa ke semasa. Itu poin kedua. Poin ketiga saya ialah untuk anak muda, saya nak bagi daripada awal get involved with tournament. Dekat tournament lah kita belajar banyak silat, kita belajar pengurusan, kita belajar kewangan, kita belajar pelancangan, kita belajar planning, semua kita belajar. Sebab tu kena aktif di kelab-kelab di sekolah-sekolah ataupun di peringkat kelab negeri ke daerah ke, dan sampailah ke peringkat antarabangsa lah macam lebih aktif lah. Yang lebih aktif. InsyaAllah. Ada juga penglibatan ataupun kerjasama dengan badan-badan NGO dan sebagainya. Memang kita ketika ni memang kita banyak buat perlimbatan dengan Persekutuan Silat Olahraga Nasional Malaysia. Itu Persona Malaysia sekarang ni, yang mana dia mempelopori bidang silat olahraga 2.0. Dia dah ke depan, maknanya silat olahraga tu memang sepi selama ni. Jadi kita bawa ke depan, right? Dan kita tunjukkan apa inilah dia menggunakan kurikulum orang bermain silat olahraga. Maknanya tak ada, kita dah saring siapa yang nak main silat olahraga ni dia mesti ada certify dan dia lulus peringkat 1 sampai peringkat 7 dalam kurikulum silat Malaysia. Jadi identiti silat Melayu tu memang akan ditunjukkan dalam silat olahraga tu sendiri. Okey, baik. Jadi itu yang perlu kita faham dari segi kerjasama kita buat dengan Persona Malaysia, and then kita buat dengan UiTM, and then di dalam Pertubuhan Seni Gaya Infanteri Malaysia, dan kita juga buat dengan banyak agensi kerajaan sebagai KBS, Kerajaan Negeri, dan paling terkini lah pada tahun lepas kita buat dengan International Martial Art Combat Sport Scientific Society, yang mana kita bekerjasama untuk host international conference yang dihadiri oleh lebih daripada 40 negara. Disebabkan tahun lepas pandemik, jadi kita buat secara online dan juga hybrid lah, kita panggil online dan juga di hotel tu sendirilah. Dan dia mengangkat martabat negara bangsa kita. Okey, kata di penghujung siaran ni kita akan dipersembahkan dengan seni silat. InsyaAllah dengan izin lah. Di penghujung ni insyaAllah oleh doktor sendiri Ya, saya. Okey, doktor, apa yang akan dipersembahkan nanti? Boleh kongsi seberingkas sambil-sambil tu? Saya akan tunjukkan kaedah bunga yang saya sebut tadi tu. Okey. Baik. Silakan doktor. Bunga. Silakan. Terima kasih. InsyaAllah. Doktor, kita terus saja mengakhiri Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita tinggalkan anda dengan persembahan daripada Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam Muhammad Syafiee dengan persembahan silatnya untuk Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Saya Ismail Adnan dan saya Hadi Hamid. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Silakan doktor. Akan jemput student saya.